Yeremia bab 51. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan menggerakkan suatu semangat pemusnah untuk melawan Babel dan penduduk Leb Kamai. Aku akan mengutus ke Babel orang asing yang akan menampi dia dan mengosongkan negerinya. Mereka akan mengepung dia dari segala jurusan pada hari kesesakan. Hendaklah pemanah merentangkan busurnya terhadap dia dan terhadap orang yang meninggikan diri dalam baju zirahnya. Jangan sayangkan pemudanya, tumpaslah seluruh tenteranya. Mereka akan tewas terbunuh di tanah orang Kasdim dan tertikam di jalan-jalannya. Sungguh, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan oleh Allahnya, yaitu Tuhan alam semesta. Sekalipun negerinya penuh dengan kesalahan terhadap Yang Maha Suci yang disembah orang Israel. Larilah dari tengah-tengah Babel, selamatkanlah nyawa masing-masing. Janganlah sampai kamu dibinasakan kerana kesalahannya, kerana inilah waktu pembalasan Tuhan. Dia akan mengadakan pembalasan terhadapnya. Babel tadinya seperti cawan emas di tangan Tuhan, yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa meminum air anggurnya, sebab itu bangsa-bangsa menjadi gila. Tiba-tiba Babel jatuh dan hancur. Meraung-raunglah kerana dia. Ambillah balsam untuk sakitnya. Siapa tahu dia boleh disembuhkan. Kami bermaksud menyembuhkan Babel, tetapi dia tidak tersembuhkan. Tinggalkanlah dia. Mari kita pulang ke negeri masing-masing, kerana penghukumannya telah sampai ke langit dan telah terangkat sampai ke awan. Tuhan telah membuat kebenaran kita nyata. Mari kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan, Allah kita. Tajamkanlah anak panah, siapkanlah perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, kerana rancangannya adalah untuk memusnahkan Babel. Inilah pembalasan Tuhan, pembalasan kerana bait sucinya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel. Perkuatkanlah penjagaan, tempatkanlah penjaga, siapkanlah penyerang hendap, kerana Tuhan telah merancangkan dan melaksanakan apa yang difirmankannya mengenai penduduk Babel. Wahai engkau yang berdiam di tepi perairan besar, yang berlimpah harta, kesudahanmu telah tiba, yaitu batas ketamakanmu. Tuhan alam semesta telah bersumpah demi dirinya. Sesungguhnya aku akan memenuhi engkau dengan manusia sebanyak belalang. Mereka akan meneriakkan pekikan perang terhadap engkau. Allah menjadikan bumi dengan kuasanya. Dia menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya dan membentangkan langit dengan pengertiannya. Ketika dia memperdengarkan suaranya, riuhlah air di langit. Dia menaikkan kabus dari hujung bumi, membuat kilat menyertai hujan, dan mengeluarkan angin daripada perbendaharaannya. Semua manusia itu dungu dan tidak berpengetahuan. Semua tukang emas menjadi malu kerana patung ukiran mereka. Patung tuangan mereka ialah kebohongan, tidak ada nafas di dalamnya. Semua itu kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi bahan ejekan, yang akan binasa pada waktu dihukum. Tetapi dia yang menjadi pusaka Yakub tidaklah demikian, kerana dialah yang membentuk segala sesuatu, dan Israel ialah suku harta pusakanya. Tuhan alam semesta ialah namanya. Engkau adalah godam bagiku, senjata perang. Denganmu aku menghancurkan bangsa-bangsa, denganmu aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Denganmu aku menghancurkan kuda dan penunggangnya. Denganmu aku menghancurkan rata dan pengendaranya. Denganmu aku menghancurkan lelaki dan perempuan. Denganmu aku menghancurkan orang tua dan orang muda. Denganmu aku menghancurkan pemuda dan pemudi.
Denganmu, aku menghancurkan gembala dan kawanan ternaknya. Denganmu, aku menghancurkan petani dan pasangan lembunya. Denganmu, aku menghancurkan penguasa dan pembesar. Aku akan membalas kepada Babel dan kepada seluruh penduduk Kasdim segala kejahatan yang telah dilakukan mereka di Sion, di hadapan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawanmu, wahai gunung pemusnah, yang memusnahkan seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menghulurkan tanganku terhadap engkau, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan menjadikan engkau gunung yang terbakar. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu asas daripadamu, tetapi engkau akan menjadi sunyi sepi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di negeri, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa melawan dia, kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawan dia, Ararat, Mini, dan Askenas. Angkatlah seorang panglima melawan dia, bawalah kuda sebanyak kerumunan belalang. Persiapkanlah bangsa-bangsa melawan dia, raja-raja Media beserta pembesar mereka, semua penguasa mereka, dan semua negeri yang ada di bawah kuasa mereka. Negeri itu goncang dan gementar, kerana rancangan Tuhan menentang Babel terlaksana, yaitu untuk menjadikan tanah Babel tandus, tanpa penduduk. Kesatria Babel berhenti berperang, mereka tinggal di kubu-kubu pertahanan. Keperkasaan mereka hilang, mereka menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat penghunian mereka telah terbakar, palang-palang pintu mereka telah patah. Seorang pesuruh cepat berlari menyusul yang lain, dan seorang pembawa kabar menyusul yang lain, untuk memberitahu Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah direbut, benteng pertahanan telah dibakar habis, para pejuang menjadi gempar. Beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel. Putri Babel seperti tempat pembantingan pada waktu orang mengirik. Tidak lama lagi akan datang musim menuai baginya. Nebukadnezar, Raja Babel, melahap kami, menghancurkan kami, meletakkan kami seperti bejana kosong. Ditelannya kami seperti ular naga, dipenuhinya perutnya dengan yang lazat daripada kami, lalu dimuntahkannya kami. Biarlah kekerasan yang terjadi ke atasku dan ke atas darah dagingku dibalas kepada Babel. Kata penduduk Sion. Biarlah darahku dibalas kepada penduduk Kasdim. Kata Yerusalem. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan memperjuangkan perkaramu dan menuntut balas bagimu. Aku akan menohorkan lautnya dan mengeringkan mata airnya. Babel akan menjadi timbunan puing, sarang kawanan serigala, tempat kengerian dan cemuhan, tanpa penduduk. Mereka akan mengaum bersama-sama seperti singa muda, menggeram seperti anak singa. Setelah mereka berasa panas, aku akan mengadakan perjamuan bagi mereka. Aku akan memabukkan mereka sehingga mereka bersukaria, lalu tertidur sepanjang masa dan tidak terjaga lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak domba, seperti domba jantan dan kambing jantan. Betapa sesak direbut, negeri yang dipuji seluruh bumi itu diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Laut telah meluap melanda Babel, gelombang-gelombangnya yang riuh meliputinya. Kota-kotanya menjadi tandus, gersang dan sebuah gurun. Sebuah negeri yang tidak dihuni oleh seorang pun dan tidak dilintasi oleh anak manusia.
Aku akan menghukum dewa Bel di Babel, dan aku akan mengeluarkan daripada mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan berduyun-duyun lagi mendatanginya. Tembok Babel pun akan roboh. Keluarlah dari dalamnya, wahai umatku, selamatkanlah nyawa masing-masing daripada murka Tuhan yang menyala-nyala. Jangan tawar hati dan ketakutan kerana kabar yang terdengar di negeri. Kabar yang satu datang tahun ini, dan tahun kemudian datang kabar yang lain. Kekerasan terjadi di negeri, dan penguasa melawan penguasa. Sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa aku akan menghukum patung-patung ukiran Babel. Seluruh negerinya akan malu, dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit, bumi, dan segala isinya akan bersorak-sorai kerana Babel, kerana para pembinasa mendatanginya dari sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Babel harus jatuh kerana orang Israel yang terbunuh, sebagaimana orang yang terbunuh di seluruh bumi telah jatuh kerana Babel. Kamu yang terselamat daripada pedang, pergilah, jangan berhenti. Ingatlah Tuhan dari jauh, dan biarlah Yerusalem ada dalam fikiranmu. Kami malu, kerana kami telah mendengar celaan. Aib menyelubungi muka kami, kerana orang asing telah masuk ke dalam tempat-tempat suci di bait Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menghukum patung-patung ukirannya. Di seluruh negerinya akan mengerang orang yang tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit, dan sekalipun dia memperkukuh kubu kekuatannya di tempat tinggi, atas perintahku, para pembinasa akan mendatanginya. Demikianlah firman Tuhan. Terdengar bunyi teriakan dari Babel, bunyi kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Tuhan merosakkan Babel dan menghentikan hiruk pikuknya yang hebat. Gelombang pasukan musuh menderu seperti limpahan air, dan terdengar keributan suaranya. Pembinasa datang menyerangnya, ya, menyerang Babel. Kesatrianya akan ditangkap, dan busur-busur mereka akan dihancurkan. Sebab Tuhan ialah Allah yang pembalas, Dia pasti mengadakan pembalasan. Aku akan memabukkan pembesarnya, orang bijaknya, para pembesarnya, para penguasanya, dan para kesatrianya. Mereka akan terlelap sepanjang masa, dan tidak akan terjaga lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang bernama Tuhan alam semesta. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Tembok-tembok Babel yang tebal akan diruntuhkan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar habis, sehingga bangsa-bangsa melelahkan diri untuk sesuatu yang sia-sia sahaja, dan suku-suku bangsa meletikkan diri untuk sesuatu yang akan dimakan api sahaja. Kata-kata yang dipesankan Nabi Yeremia kepada Seraya anak Neria, anak Mahsea, ketika Seraya pergi ke Babel dengan Zedekia, Raja Yehuda, pada tahun keempat zaman pemerintahannya. Seraya ialah ketua alat kelengkapan. Dalam sebuah kitab Yeremia menulis segala malapetaka yang akan menimpa Babel, yaitu segala firman yang tertulis di atas mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, "Ingat, setelah sampai di Babel, bacakanlah segala firman ini. Kemudian katakanlah, ya Tuhan, Engkau telah berfirman mengenai tempat ini, bahwa Engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di dalamnya, baik manusia maupun haiwan. Kota ini akan menjadi sunyi sepi untuk selama-lamanya. Setelah engkau selesai membaca kitab ini, ikatkanlah sebuah batu padanya, lalu campakkannya ke tengah-tengah sungai Efrat. Kemudian katakanlah, begitulah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul lagi, karena malapetaka yang kudatangkan kepadanya. Mereka akan menjadi lemah longlai.
Sampai disinilah kata-kata Yeremia. Yeremia bab 52. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu dia menaiki takhta, dan dia bertakhta di Yerusalem selama 11 tahun. Nama ibunya ialah Hamutal anak Yeremia dari Libna. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti semua yang dilakukan Yoyakim. Di Yerusalem dan Yehuda, murka Tuhan dibangkitkan sehingga dia membuang mereka dari hadiratnya. Seterusnya, Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Pada tahun ke-9 zaman pemerintahan Zedekia, pada hari ke-10 bulan ke-10, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan seluruh pasukannya menyerang Yerusalem. Mereka berkemah mengepung kota itu dan membina tembok pengepung di sekelilingnya. Kota itu pun dikepung sampai tahun ke-11 zaman pemerintahan Raja Zedekia. Pada hari ke-9 bulan ke-4, bermaharajalelalah kebuluran di kota, dan rakyat negeri itu sudah tidak ada makanan lagi. Kemudian berlakulah rekahan pada tembok kota, lalu larilah semua pejuang pada waktu malam dari kota itu, melalui jalan pintu gerbang di antara kedua-dua tembok yang terletak dekat dengan Taman Raja. Sementara orang Kasdim mengepung kota itu, mereka lari menuju Araba. Akan tetapi, pasukan orang Kasdim mengejar Raja Zedekia dan berhasil menyusulnya di dataran Yeriko, sehingga tercerailah seluruh pasukannya daripada dia. Kemudian, mereka menangkap raja dan membawanya untuk menghadap Raja Babel di Riblah, di tanah Hamat. Raja Babel pun menjatuhkan hukuman atasnya. Di Riblah, Raja Babel menyuruh agar anak-anak Zedekia disembeli di hadapan matanya, juga semua pembesar Yehuda. Kemudian mata Zedekia dibutakan dan dia dibelenggu dengan rantai gangsa. Raja Babel membawa Zedekia ke Babel dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan sampai hari kematiannya. Dalam tahun ke-19 zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, tepatnya pada hari ke-10 dalam bulan ke-5, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Dia membakar bait Tuhan, istana raja, dan semua rumah di Yerusalem. Setiap rumah yang besar dibakarnya habis. Kemudian, seluruh pasukan orang Kasdim yang menyertai ketua pasukan pengawal itu merobohkan tembok di sekeliling Yerusalem. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, membuang sebahagian rakyat termiskin, saki-baki rakyat yang tertinggal di kota, pembelot yang memihak kepada Raja Babel, dan saki-baki para tukang. Tetapi Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, menyisakan sebahagian daripada orang termiskin di negeri itu untuk dijadikan pemelihara kebun anggur dan peladang. Orang Kasdim menghancurkan tiang-tiang gangsa yang ada di bait Tuhan, juga segala penopang dan kolam gangsa yang ada di bait Tuhan. Seluruh gangsanya diangkut mereka ke Babel. Mereka juga mengambil segala kuali, penyodok, sepit, bokor, pedupaan, dan semua alat kelengkapan gangsa yang digunakan untuk menyelenggarakan ibadat. Ketua pasukan pengawal mengambil segala mangkuk, perbaraan, bokor, kuali, kaki pelita, pedupaan, dan mangkuk persembahan minuman, baik yang dibuat daripada emas maupun yang daripada perak. Gangsa daripada kedua-dua tiang, kolam-kolaman, dan kesemua 12 ekor lembu gangsa di bawah penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk bait Tuhan tidak tertimbang beratnya. Tinggi sebatang tiang ialah 18 hasta, dan tali sepanjang 12 hasta dapat melilitnya. Tebalnya berukuran 4 jari dan bahagian dalamnya berongga. Di atasnya terdapat kepala tiang daripada gangsa setinggi 5 hasta dengan jala-jala dan buah delima berkeliling di bahagian atasnya. Semuanya daripada gangsa. Tiang yang kedua demikian juga dengan buah delimanya. Ada 96 buah delima pada sisi-sisinya, sedang pada jala-jala seluruhnya ada 100 buah delima berkeliling. Kemudian, ketua pasukan pengawal menangkap imam besar Seraya dan Zefania,
penolong imam besar, serta ketiga-tiga orang penjaga pintu. Antara orang yang masih ada di kota ditangkapnya seorang pegawai istana yang menjadi pengawas para pejuang, 7 orang penasihat raja, juru tulis panglima tentera yang mengerahkan rakyat negeri, dan 60 orang daripada kalangan rakyat negeri. Nebuzaradan, ketua pasukan pengawal itu, menangkap dan membawa mereka menghadap Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh agar mereka dihukum mati di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda dibuang negeri dari tanah mereka. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke tempat pembuangan oleh Nebukadnezar. Pada tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. Pada tahun ke-18 zaman pemerintahan Nebukadnezar, 832 orang dari Yerusalem. Pada tahun ke-23 zaman pemerintahan Nebukadnezar, 745 orang Yahudi yang dibuang oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Jumlah semuanya ialah 4.600 orang. Pada tahun ke-37 semasa pembuangan Yoyakin, Raja Yehuda, Ewil Merodak menaiki takhta menjadi Raja Babel. Pada tahun itu juga, tepatnya pada hari ke-25, bulan ke-12, dia memberikan keisanan kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dan mengeluarkannya daripada penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik kepadanya dan memberinya kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang ada bersama-samanya di Babel. Yoyakin pun mengganti pakaian penjaranya, dan dia sentiasa makan di hadapan raja seumur hidupnya. Raja Babel sentiasa memberinya peruntukan makanan sekadar keperluan sehari-hari seumur hidupnya sampai hari matinya.